Apa dia makna hasanah di dunia? Tenang jiwa. Apa dia makna hasanah di akhirat? Masuk syurga. Maknanya syurga dunia ialah siapa-siapa yang tenang jiwa dia. Kata ulama, as-sufi ibnu waqtihi. Orang sufi itu ialah anak waktunya. Maknanya apa? Maknanya kita ialah kita sekarang. Hal lepas jangan fikir, akan datang jangan fikir. Kita fikir kita sekarang. Baik. Kita sekarang ni apa dia? Sekarang ni masa yang ada hak kita ni nak gunakan untuk yang baik-baik. Usahakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menggunakan masa yang ada untuk Allah dan agama. Masa yang ada ni berbakti pada Tuhan, beramal-amal yang soleh, buat benda baik. Jangan buat benda tak baik waktu kita ada ni. Waktu tengah kita duduk dalam waktu ni. Hak lepas biar pilih lepas dah. Zaman lepas kita tak tahu. Zaman kita zaman jahiliah, hak lepas-lepas. Zaman kita tak sedang, zaman tak ada ilmu, zaman kita tak mau malih-malih ilmu. Biar pilih lepas dah zaman tu, biar pilih. Akan datang pun tak tahu macam mana. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang fikir masa lepas dia panggil hazan. Dia panggil benda lepas itu. Kalau kita fikir susah hati, lepas-lepas aku ni hari tu susah hati benda lepas. Susah hati ni menyebabkan jiwa tak tenteram. Bila jiwa tak tenteram, ketika tu seseorang tu hilanglah dia daripada pandangan Allah. Kita nak settle bagi jiwa kita tenteram. Tu kita doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan, berikan kami hasanah di dunia, berikan kami hasanah di akhirat. Apa dia makna hasanah di dunia? Tenang jiwa. Apa dia makna hasanah di akhirat? Masuk syurga. Maknanya syurga dunia ialah siapa-siapa yang tenang jiwa dia. Baik. Bagi orang yang takut pada Tuhan akan dapat dua syurga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah akan dapat dua syurga. Takut pada Allah akan dapat dua syurga. Syurga dunia, syurga akhirat. Syurga dunia ialah tenang jiwa. Syurga akhirat adalah syurga yang kekal abadi. Beza. Takut ke orang, takut pada hal lain, jiwa tak tenang. Takut pada Allah, jiwa akan tenang. Siapa-siapa yang takut kepada Allah, siapa yang takut pada kedudukan Tuhan sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan, akan dapat dua syurga. Syurga pertama, ketenangan jiwa. Siapa-siapa yang memiliki ketenangan jiwa, dia calon yang akan menghuni syurga. Siapa jiwa dia serabut, na'udzubillahi min zalik, dia tak boleh masuk syurga di akhirat esok. Siapa orang tenang jiwa ni? Orang yang tenang jiwa bila mana seseorang itu duduk di atas paksi sebagai seorang Muslim dan seorang mukmin. Bila dia duduk di atas landasan sebagai seorang Islam yang baik, dia akan tenang. Tetapi bila mana dia keluar daripada landasan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan mula berserabut. Bila keluar daripada landasan tu, seseorang tu dengan mana dia buat dosa dan maksiat, ketika itu dia mula menimbulkan dalam diri dia masalah. Tak seronok, tak bahagia, tak tenteram, serabut, dia fikir dosa. Itu bahaya. Jadi bila mana seorang tu meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat betul dengan Tuhan, ketika tu dia akan tenang dan tenteram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi fikir benda akan datang, hazan. Jangan fikir kita masa sekarang kebut masalah ni waktu dua dah. Yang kedua dia panggil ham. Ham ni fikir benda depan. Dia ham ni, orang susah hati benda akan datang, tu dia panggil ham. Dalam satu hikmah dia sebut, hammud dunya zulmatun lil qalbi wa hammul akhirati nurun lil qalbi. Susah hati benda dunia, zulmatun fil qalbi, akan menimbulkan kegelapan di dalam hati.
Wahamul akhirati nurun lil qalbi. Sementara susah hati benda akhirat itu akan memberi nur kepada hati. Contoh macam mana? Hal benda akhirat. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Aku nak mati macam mana ni? Takutlah mati dalam pada iman. Takut semua Tuhan. Jadi ustaz daripada umur 13 saya tak tinggal dah. Main sunat hifzul iman dan awabin. Dulu buat 6 rakaat waktu budak-budak, tak ada kesibukan. Bila kita dah mendewasa, kena mengajar kalau lepas isyak, kalau lepas maghrib 6 rakaat orang tak ngaji. Sampailah tak tinggal, alhamdulillah, buat dua jangan tinggal, iaitu sembahyang sunat hifzil iman dan awabin. Saja aku sembahyang sunat hifzil iman dan awabin, minta Allah jaga iman. Takut kita bila nak mati esok, kalau Allah tak jaga, habis kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi anak-anak semua ikut ustaz, sembahyang sunat hifzil iman dan awabin lepas sembahyang sunat maghrib. Nah, boleh tak Muhammad? Boleh. Sembahyang lepas daripada sunat maghrib, bangkit sembahyang sunat hifzul iman dan awabin. Di mana pun duduk, di rumah pun buat, di sini pun buat. Ikut ustaz. Moga-moga Allah pelihara iman kita semua, insya-Allah. Jadi kalau kita fikir, ya Allah Tuhan, aku takutlah macam mana aku nak tempuh mati esok, iman aku macam mana Tuhan? Hak tu meninarkan hati kita. Ya Allah, lah kubur macam mana lah aku esok, tak tahu ni. Susah hati lah kubur. Itu akan memberi nur kepada hati kita.